Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir lana mustaqim. Wa hidayatan min sunnah wa la quwwata illa billah. Allahumma nahnu na'rifu bika wa na'rifu wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa khurujna Rabbi syrah lana sarana wa lisanana wa qala syekhul muslim ta'ala nafa'ana bid darain. Sekian. Dan setengah daripadanya mendua-duakan atau menigakan, yakni basuh atau sapu. Dua-dua kali atau tiga-tiga kali. Dan setengah daripada beberapa sunat wuduk. Setengah daripada perkara yang disunat dikerjakan pada masa kita mengambil wuduk. Setengah daripadanya mendua-duakan atau menigakan. Apa maksud? Dia katanya yakni basuh atau sapu. Dua-dua kali atau tiga-tiga kali. Kalau kita basuh, basuh 3 kali. Kalau kita sapu, sapu 3 kali. Mana tempat basuh, maka basuh 2 kali atau 3 kali. Kalau tempat sapu, maka sapu 2 kali atau 3 kali. Itu setengah daripada perkara yang sunat. Riwayat Bukhari bahwasanya ia mengambil wuduk sekali-sekali dan mengambil wuduk 2 kali. Riwayat Bukhari. Meriwayat oleh Imam Bukhari bahwasanya ia Nabi SAW mengambil wuduk sekali-sekali. Nabi ada satu ketikanya dia mengambil wuduk sekali-sekali. Maknanya sekali basuh, sekali sapu. Jadi maknanya tangan, muka dia basuh 1 kali saja, tangan basuh 1 kali saja, kepala dia sapu 1 kali saja, begitu juga kaki. Dan mengambil wuduk 2 kali. Ada juga Nabi ambil wuduk tu basuh 2 kali. Tapi ini tidak jarang-jarang lah. Yang kebanyakan tu Nabi mengambil wuduk menigakan. Tapi apa faedah dia sebut di sini bahwasanya Nabi tu ada skalanya, dia ambil wuduk sekali-sekali, ada kalanya 2 kali. Ini nak menyatakan harus. Nak menyatakan harus kalau kita ambil wuduk, kita basuh muka 1 kali rata saja, basuh tangan 1 kali merata saja, sapu kepala sekaligus saja, itu sah wuduk. Dan begitu juga faedah daripada Nabi ambil wuduk 2 kali, nak menyatakan 2 pun sah wuduk. Jadi riwayat hadis yang perbuatan itu yang diriwayat oleh Bukhari musannif sebut di sini tu untuk nak bagi tahu kepada kita bahwasanya 3 kali itu bukan dia wajib. 2 kali bukan dia wajib. Basuh sapu 3 kali bukan dia wajib, tak wajib. 2 kali pun tak wajib. Bahkan yang wajib tu ialah 1 kali yang meratakan.
Sebab tu Nabi ada skalanya dia basuh, dia sapu sekali-sekali saja. Mana lebih pada satu kali itu ialah adalah sunat. 2 sunat, 3 sunat. Tapi 3 tu yang paling afdal. Dan yang terlebih afdal meniga-nigakan, membasuhnya dan menyapunya. Dan yang afdal, yang terlebih afdal, meniga-nigakan, membasuh dan menyapu. Kalau kita basuh, tempat yang basuh kita basuh 3 kali. Tempat yang kita sapu 3 kali. Sama saja yang wajib, sama saja yang sunat. Sapu yang sunat ialah sapu telinga. Sapu yang wajib ialah sapu kepala. Basuh yang sunat ialah basuh 2 tapak tangan belum pada berkumur. Semuanya kesemua tu dimenigakan. Itu dimenigakan itu terlebih afdal. Maka tapi maklumlah nak bilang satu kali itu kira dengan meratai. Satu kali merata bilang satu kali. Satu kali merata bilang satu kali. Maknanya selama mana tidak merata tak bilang satu kali. Maksudnya masalan kita basuh muka. Apabila kita basuh muka selama mana tidak meratai kali pertama itu tak dibilang satu kali. Selama mana tidak meratai seluruh kawasan muka maka tak dibilang satu kali. Apabila dah meratai satu kali itu dah dapat satu kali basuh. Kemudian kita basuh pula yang kedua, selama mana tidak meratai tak jadi yang kedua. Mesti meratai pula kali yang kedua. Itu barulah jadi 2 kali basuh. Kemudian yang ketiga pun begitu juga. Kalau tempat yang wajib meratai lah. Sekali lagi, dan yang terlebih afdal meniga-nigakan membasuhnya dan menyapuhnya. Ketika kita basuh 3 kali, tak kira basuh tu basuh wajib ke atau basuh sunat. Basuh sunat tu seperti basuh 2 tapak tangan. Dan menyapuhnya sama saja, sapu tu sapu yang wajib atau sapu yang sunat. Sapu yang sunat tu maklum ialah sapu telinga. Menggosoknya, gosok pun kita sunat, disunatkan 3 kali juga. Walaupun gosok tu perbuatan gosok anggota wudu adalah sunat, maka menigai akan gosok itu pun sunat juga. Jadi sekali basuh 1 kali gosok, 1 kali basuh 1 kali gosok, 1 kali basuh 1 kali gosok. Cukup 3 kali. Dan takhlil, takhlil setengah daripada perkara yang sunat. Maka takhlil pun disunatkan menigakan juga. Takhlil di mana? Takhlil antara jari-jari, kaki dan tangan, dan takhlil pada janggut, itu pun sunat menigakan juga. Dan zikir, bacaan-bacaan, seperti ketika kita basuh tangan tu disertakan dengan mengucap bismillah. Maka bismillah tu pun disunat, tasmiyah dah depan. Dan zikir, zikir seperti zikir yang disunat baca kemudian daripada wudu. Zikir yang dibaca kemudian daripada wudu, maka itu pun disunat menigakan juga. Baca 3 kali. Dan tasmiyah mengucap bismillah. Itu pun disunat 3 kali juga. Jadi maknanya kesemuanya 3 kali kesemuanya itu yang paling afdal. Dan jika syak pada 3-nya maka sunat ambil yakin.
Dan jika syak pada tiganya, dua kali ke tiga kali, dah basuh tiga kali ke dua kali, ada syak. Maka caranya macam kita syak pada bila rakaat. Cumanya di sini tu sunat. Sebab meniga tu sunat. Dan jika syak pada tiganya, tak rajak itunya tu. Maka sunat mengambil, maka sunat ambil yang yakin. Ambil yang yakin. Tiga, dua, tiga. Dua atau tiga. Dua atau tiga. Sekiranya kalau kita syak gitu, maka kita ambil yang yakin. Dia sebenarnya begini. Sama juga bilangan rakaat. Kalau kita semuanya zuhur, 3 ke 4. Dah 4 rakaat ke baru 3. Maka 3 dengan 4, maka 4 itulah yang syaknya. Adapun 3 tidak syak. Adapun 3 tu yang yakin. Yang sedikit tu yang yakin, yang banyak tu yang jadi syaknya, bukan syak pada 3 dan 4. Kalau kita sembahyang zuhur pada biasanya datang syak tu pada rakaat yang terakhir. Kalau kita sembahyang zuhur 3 ke 4. Kalau 3 nak bangun satu lagi. Kalau dah 4 nak duduk tahiyat. Maka apabila begitu, tapi apabila cakap tu syak pada 4 atau 3. Kalau bilangan rakaat sembahyang zuhur masalah. Syak pada 4 atau 3. Yang sebenarnya bukan begitu. 4 tu yang tepat berlaku syaknya, sungguh tak sungguh. Betul tak betul. Adapun 3 tu yang yakin. 3 tu yang yakin. Dah tentu. 3 tu dah yakin, dah tentu, dah mesti. Begitu juga di sini. Kalau kita syak 2 ke 3. Dah 3 kali ke atau 2 kali. Maka yang tepat yang jadi syak sebenarnya ialah di 3. Adapun 2 tu ialah yang yakin. Maka dengan sebab tu dia kata, dan jika syak pada 3-nya, maka sunat ambil yakin. Ambil yang yakin. Kita berpegang dengan yang yakin. Apa dia yakin? Ialah 2. Yang sedikit tu yang yakin. Yang lebih, yang banyak tu yang syak. Maka kita ambil yang yakin. Apabila kita ambil yang yakin, maknanya 2 lah. Sebab 2 dengan 3 tu, 3 tu yang disyaki. 2 tu ialah yang yakin, maka kita pegang katanya 2. Maka apabila 2, nak satu lagi lah. Sebab tu dia katanya tambah hingga yakin. Kita tambah satu lagi sehingga kita dapat yakin. Begitulah. Itu sama juga caranya apabila bilangan rakaat, artinya bilangan sujud. Dah sekali ke 2. Kalau kita sujud, kalau syak. Ketika duduk. Contohnya dia sekarang dalam keadaan duduk. Apabila duduk tu dia syak. Sujud 1 kali ke 2 kali. Sujud 1 kali ke 2 kali. Kalau 1 kali maknanya kena sujud 1 kali. Kalau dah 2 maknanya nak bangun berdiri lah. Maka 2 tu yang syak, 1 tu yang yakin. Maka kita ambil 1 maknanya mesti kena sujud 1 kali lagi. Begitulah. Tu maknanya tinggalkan syak, ambil yang yakin. Tinggalkan yang disyak, ambilkan yang yakin. Maka yang sedikit tu yakin, yang banyak tu ialah syak. Maka kita tinggal yang syak, tinggal yang banyak, ambil yang sedikit. Sebab tu 3 ke 4, mana 4 tu syak, yang yakinnya 3, maka kita pegang di 3. Maka tambah 1 rakaat lagi. Dan terkadang haram meniga. Dan terkadang haram meniga. Basuh 3 kali itu terkadang ada juga hukum dianya haram. Tadi cakap katanya sunat 3.
Tapi ada juga 3 tu adalah haram. Menigai basuh 3 kali, sapu 3 kali itu adalah hukumnya haram. Jika picik waktu. Jika picik waktu, maknanya waktu dah tak luas. Nah, waktu tak ada tak berapa minit lagi nak habis waktu. Sekira-kira jika ia meniga-nigakan nescaya luput sembahyang di dalam waktu atau jatuh setengah daripadanya di luar waktu. Ini satu masalah yang jadi haram menigakan wudu. Sebab waktu, masalah waktu ada tak berapa minit picit sepit lagi. Dah sepit dah. Sekira-kira jika ia menigakan. Jika ia menigakan kalau dia basuh 3 kali, sapu 3 kali, nascaya luput sembahyang di dalam waktu. Tak sempat kita nak sembahyang di dalam waktu. Tapi kalau kita ringkas, maknanya ambil yang wajib saja. Kalau kita ringkaskan, kita tinggal yang sunat ke semua, kita ambil yang wajib. Boleh jadi kita dapat sembahyang di dalam waktu belum pada nak habis waktu. Artinya masalah satu lagi, jatuh setengah daripada sembahyang di luar waktu. Jadi kalau kita meniga menyebabkan kita sembahyang tu belum selesai, waktu dah habis. Tapi kalau kita ambil yang wajib saja, tersimpan di atas yang wajib saja, kita akan dapat selesaikan semua sembahyang kita di dalam waktu. Kalau zuhur, 4 rakaat zuhur tu boleh selesai belum pada habis waktu. Kalau kita tak ambil sunat, maka di situnya haram kita buat menigakan. Sebab dia kalau tiga kali tu dia ambil masa juga. Jadi masa yang kita basuh yang kedua, yang tiga tu jadi banyak minit jugalah tu. Sekiranya kalau kita ambil masa di situ, mulai terus pada sembahyang, kita akan dapat sembahyang di dalam, selesaikan sembahyang di dalam waktu. Maka sekiranya kalau begitu, maka haram menigakan pada basuh dan pada sapu. Itu satu masalah. Masalah waktu tidak luas, waktu ada tak banyak minit lagi. Contohnya waktu tu 5 minit. Biasanya kalau kita sembahyang zuhur seorang diri, kena pakai masa 5 minit juga. Nak bolehkah selesai sembahyang zuhur? Maka sekarang waktu ada 5 minit, maka sekiranya kalau kita meniga, maka menyebabkan kita tak dapat selesaikan zuhur kita padahal waktu zuhur dah habis. Maka ketika itu haram kita meniga. Mana wajib, tinggal wajib ambil 1 kali saja. Basuh 1 kali sehingga sudah. Dan juga sunat-sunat lain pun ditinggalkan semua. Gitu. Itu satu masalah yang jadi haram. Atau berkandak kepada air kerana dahaga yang muhtaram. Atau berkandak kepada air. Jadi maknanya kita diharamkan kita meniga supaya kita jimatkan air. Supaya kita jimatkan air untuk nak jadi minuman kepada binatang yang muhtaram. Itu maknanya atau berkandak kepada air kerana dahaga, ni kerana takut dahaga. Kerana dahaga, yakni kerana takut dahaga yang muhtaram, yakni binatang yang muhtaram. Dikandaki muhtaram di sini masuk manusia, tapi manusia yang tidak halal darah. Dikandaki muhtaram di sini ialah manusia, tetapi manusia yang tidak halal darah. Mana manusia yang wajib jagakan nyawanya. Jangan manusia yang halal darah, seperti yang membunuh orang. Maka itu membunuh orang dengan secara sengaja, maka adalah darah dianya dihalalkan. Seperti orang kafir harbi, maka darah dia tu dihalalkan.
Dan juga termasuk dalam kata muhtaram ialah binatang-binatang yang kita bela. Binatang-binatang yang kita bela, yang muhtaram maknanya tidak sunat dibunuh. Kalau binatang yang sunat dibunuh itu binatang tidak muhtaram, seperti ular ke masalan. Kalau dia bela ular ke masalan, ular tidak muhtaram. Tikus, tikus yang ada kat rumah-rumah tu, maka itu binatang tidak muhtaram. Itu kalau dahga pun biar dia lah. Sebab lagi pulanya sebabnya sunat dibunuh. Maknanya jadi kita haram, kita meninggalkan. Hanya wajib kita simpan di atas 1 kali basuh, 1 kali sapu. Sebab kita nak simpankan air untuk jadi minum kepada yang muhtaram. Sebab kita jangka dengan air kitanya, sebab biasanya apabila musim kemarau. Apabila musim kemarau tu, kalau contoh tempatan kitanya, apabila musim hujan tu dia tadah, dia simpankan air. Dia simpan, ini zaman dulu lah. Sebab air jadi susah nak dapat pada zaman dulu, lebih laginya pada tanah Arab. Apabila musim hujan tu dia simpankan air. Simpankan air, kita katanya 2000 liter masalah. 2000 liter masalah dia simpan. Lepas tu agaknya biasanya nak datang hujan tu lebih kurang 4 bulan, 5 bulan lagi barulah hujan nak datang pula. Sekarang musim kemarau, hujan tak datang. Lagi pulanya kawasan dia tu sungai tidak ada, telaga perigi pun tidak ada. Tempat yang ladungan air tidak ada. Hanya air ada yang dia simpan 2000 liter tu saja. Maka air itu tu sekiranya dalam masa 4 bulan, 5 bulan sementara hujan nak datang pula tu, air tidak mencukupi. Air tidak mencukupi untuk nak sementara nak datang waktu hujan pula. Musim hujan pula. Jadi sekiranya air 2000 liter tu akan habis dalam masa 3 bulan. Kalau kita guna ambil wuduk, meninggalkan wuduk. Air ini akan habis dalam masa, air 2000 liter tu akan habis dalam masa 3 bulan. Jadi biasanya tengok dengan adat musim hujan, ada masa dianya 4 bulan atau 5 bulan, lebih kurang. Tapi air kitanya ada 2000 liter, sekiranya kalau kita ambil wuduk setiap hari itu meniga, air itu akan habis pada dalam masa 3 bulan. Maknanya menyebabkan 1 bulan lagi, sebulan lebih lagi, kita tidak ada air untuk nak minum. Dan binatang pembelaan kita tidak ada air untuk nak minum. Tetapi sekiranya kalau kita ambil wuduk dengan air yang kita simpan 2000 liter sana itu, kita ambil wuduk dengan sekali akan cukup 4 bulan atau 5 bulan. Jadi maknanya kalau kita ambil wuduk 1 kali setiap hari, basuh 1 kali setiap hari itu, maknanya air kita 2000 liter itu akan cukup. Cukup sementara musim hujan nak datang pula. Tapi kalau sekiranya kalau kita meninggalkan, maka air itu tak akan cukup, menyebabkan kita dahaga, binatang binatang belaan kita pun dahaga, maknanya tidak ada air untuk nak minum. Maka rupa begitunya haram. Itu kalau jangka jauh. Begitu juga kalau untuk 1 hari. Misalnya kita katanya hari ini kita dapat air adanya 5 liter masalah. Maka sekiranya 5 liter itu kalau kita ambil wuduk, kita basuh 3 kali, dapatlah ambil wuduk dengan waktu zuhur dan waktu asar. Apabila waktu asar malam tu dah habis air, maka waktu malam tu boleh didahga. Boleh dahga maknanya dahga tu maknanya berkehendak kepada minum air tapi tak dapat nak minum. Maka sekiranya begitu haram kita meninggalkan. Mesti simpankan air di atas, yang gunakan air itu pada yang wajib supaya boleh guna untuk minum pula.
Tapi tempatan kita tak ada lah masalah gini tu. Sebab air tu mewah. Atau kerana hendak menyempurnakan wuduknya. Jika diperbuat tiga-tiga, tiada cukup airnya. Jadi masalahnya air kita ada tak banyak sangat. Ada tak sampai 1 liter, ada tak sampai 1 liter masalah. Jadi sekiranya kalau kita basuh muka 3 kali, kita basuh tangan 3 kali, tak cukup untuk nak basuh kaki. Kalau kita menigakan, juga begitu juga berkumur basuh tapak tangan tu. Sekiranya kalau kita guna basuh tapak tangan, kita guna berkumur, dan kita basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, tidak cukup untuk nak basuh kaki. Maka wajib tinggalkan berkumur dan basuh tangan. Tak disunat kita berkumur dengan air itu, tak disunat kita basuh tangan dengan air itu. Terus basuh muka sekali, basuh tangan sekali untuk nak cukup basuh kaki. Itu masalahnya. Sekiranya kalau kita meniga, maka dia katanya haram. Itu maknanya atau kerana hendak mensempurnakan wuduknya, untuk nak mensempurnakan wuduk, nak menyelesaikan wuduk, jadi nak bagi boleh dapat basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, jadi maknanya mesti kita kena satu kali. Sebab air yang ada kat kita sekarangnya tak begitu banyak sangat. Tengok dia katanya jika diperbuat 3 kali, 3-3, tiada cukup airnya. Contohnya kita basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, tak cukup air itu untuk nak basuh kaki. Maka haram kita meniga. Maka tak kala itu haram atasnya, haram atasnya mengerjakan dia, jadi meniga. Haram di atas dia tu meniga. Sekiranya kalau takut dahaga, sekiranya kalau nak mensempurnakan wuduk, maka itu haram di atas dia tu mengerjakan meniga tu haram. Jadi mesti wajib di atas dia tu 1 kali. Dan terkadang sunat meninggalkan dia kan meniga. Tadi haram. Di sini sunat kita tinggalkan dia kan meniga. Sunat kita meninggalkan meniga seperti takut, bimbang, takut yang dibimbang, dengan meniga-nigakan itu luput jamaah. Luput sembahyang jamaah. Jamaah yang tiada diharap akan yang lainnya lain daripada jamaah. Jemaah yang tiada harap akan yang lain, ini akan jemaah yang lain. Dia masalahnya, contohnya kita katanya kat masjid tu orang dah mulai qomat. Kat masjid, kat surau tu orang dah mulai qomat. Maka jadi imam dah mulai solat lah. Imam dah mulai solat. Kat surau atau kat masjid itu. Sekiranya kalau kita ambil wuduk 3 kali, ambil wuduk basuh 3 kali, menyebabkan kita tak dapat nak sembahyang berjemaah bersama imam. Padahalnya di surau, di masjid tu ada didirikan jemaah 1 kali saja. Sudah 1 kali tu, apabila dibuatkan sembahyang jemaah 1 kali, selepas tu dia tutup pintu masjid. Dia tutup pintu surau. Jadi maknanya selepas pada tu tak ada siapa yang datang sembahyang jemaah, tidak ada. Jadi jemaah ada 1 kali itu saja. Tidak ada jemaah, sembahyang jemaah selepas pada tu tidak ada. Maka sekiranya kalau kita meniga menyebabkan kita tak dapat sembahyang berjemaah. Dengan sebab tempatan itunya, di tempat itunya dibuat jemaah 1 kali saja. Selepas pada tu dia tutup pintu masjid, pintu surau. Maka itu
sunat kita tidak meninggalkan, bahkan makruh. Makruh kita meninggalkan. Tapi kalau di tempat tu jemaah ada berpanjangan seperti tempat tun, tempat singgahan keretanya, orang-orang itu ada, selalu ada. Kita tak dapat jemaah dengan jemaah ni. Setelah lagi ada pula jemaah yang lain. Maka itu tak mengapa kalau kita nak meniaga pun boleh kita meniaga. Walaupun kita tak dapat nak berjemaah dengan jemaah yang ni, sekejap lagi ada jemaah yang lain pula. Lebih-lebih laginya kita datang, kita dalam perjalanan kita tu bukan kita seorang, bahkan ada 2-3 orang. Kalau kita tak dapat jemaah dengan yang dak semayang jemaah sekarang, maka kita akan buat jemaah lain tu ada lagi, boleh lagi. Maka itu tak mengapalah kalau kita nak meniagakan, tak mengapa. Sebab kalau kita meniaga pun jemaah tidak luput. Sebab selesai pada jemaah yang pertama akan diada pula jemaah yang kedua. Selepas pada habis jemaah yang kedua akan diada pula jemaah yang ketiga. Maknanya tempat singgahan bas, masalah tempat singgahan tu, maka itu panjang masa ada berjemaah. Maka itu tak mengapalah kalau kita nak meninggalkan walaupun tak dapat dengan jemaah yang pertama, kita akan dapat jemaah yang kedua pula. Tapi kalau kat surau kat masjid biasanya satu kali saja orang jemaah. Lebih-lebih laginya pada tempat-tempat, setengah-setengah tempat tu selepas pada semayang jemaah dia tutup. Dia kunci pintu masjid, kunci pintu surau. Maka ada satu kali. Maka sekiranya kalau kita meniaga menyebabkan tak dapat semayang jemaah, maka sunatnya ambil satu kali saja. Nampaknya untuk hari ini kita akhir di situ dulu. Pada katanya dan setengah daripadanya menganankan. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستدعوك كما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردنا علينا وافتح إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Jazakallah. Jazak Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.